KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, sebelum kita mulakan seperti biasalah, Wani akan pesan berulang kali dekat anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah sanitize tangan anda, pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam dan paling penting, jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Walaupun kes kita semakin menurun dari hari ke hari, tapi kita haruslah bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk patuh pada SOP dan sama-sama putuskan rangkaian COVID-19 ini. Okey? Alright, kalau anda sudah bersedia, tajuk yang akan kita sama-sama belajar hari ini, seperti yang anda lihat belakang Wani ini, ada banyak makanan yang menarik. Semestinya subjek pun berkenaan dengan makanan, iaitu subjek pemprosesan makanan tingkatan 4 kursus 1, dan sama-sama kita nak kenal dengan guru jemputan kita. Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Without the box, itu dia permata orang kata mutiara kata yang dipilih oleh Cikgu Ros Nizam. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya Cikgu. Sihat alhamdulillah. Tapi sebelum tu Cikgu, apa maksud thinking without the box tu? Berfikir tanpa kotak, bukan berfikir hanya di luar kotak. Kita tidak perlukan kotak untuk fikiran. Maksudnya kita boleh berfikir tanpa kotak pun? Tanpa kotak, without boundaries. Tu first time saya dengar daripada Cikgu Ros Nizam, iaitu guru dari College Vocational Technical Pertanian Teluk Intan Perak. Bertemu kembali dengan Cikgu Ros Nizam. Seperti biasalah, Cikgu Ros Nizam kalau datang studio takkan bawa tangan kosong tahu. Dia akan bawa makanan-makanan dan juga buku-buku yang dibawa bersama. Kerana hari ini kita akan bersama-sama fokus pembelajaran kita. Tapi sebelum tu, apa yang kita akan fokuskan untuk hari ini, Cikgu? Kita kena laksanakan SOP. Laksanakan SOP itu semestinya. Tapi untuk subjek hari ini? Okey, untuk subjek hari ini kita akan fokuskan kepada kursus 1, iaitu pengendalian bahan makanan ataupun bahan mentah. Okey, baik. Sebelum kita teruskan, Wani nak sama-sama ajak cikgu untuk kita pakai dulu hand sanitizer di sini. Seperti anda lihat, kita ada hand sanitizer untuk cikgu pakai. Lepas kita dah pakai, bolehlah kita sama-sama buka pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Okey. Ingat tahu, kalau nak buka mask boleh, tapi pastikan kalau anda ingin berborak dengan rakan anda ataupun orang yang tidak dikenali, make sure ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah cikgu, katanya cikgu ada sediakan satu video yang menarik untuk tetamu kita semua yang sedang menonton ni. Apa video tu cikgu? Okey, manakala sekarang keadaan ramai pelajar baru mendaftar untuk program pemprosesan makanan untuk tingkatan 4, apa kata sama-sama kita saksikan VT tentang program ini di Kolej Vocasional Pertanian Teluk Intan Perak. Mari kita saksikan.
Wow, cikgu, menariknya video yang disediakan oleh cikgu tu. Cikgu tunjuk video-video pemprosesan makanan yang dibuat oleh para pelajar sendiri kan cikgu? Ya, betul. Dan ini di belakang Wani ni kalau anda lihat semua makanan-makanan hasilan daripada pelajar-pelajar College Vocational Pertanian Teluk Intan Perak sendiri. Wah, cikgu ni. Cikgu mesti bangga jadi seorang cikgu. College Vocational ni cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu kita nak tahu lebih lanjut lagi apa yang ada dalam subjek pemprosesan makanan ni. Lagi-lagi untuk tingkatan 4 khusus 1. Tapi sebelum tu apakah kita memperkenalkan dulu student yang akan bersama dengan kita dari College Vocational Pertanian Teluk Intan Perak. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum semua pelajar. Apa khabar? Waalaikumsalam. Itu dia. Ada 4 orang pelajar perempuan dan juga 2 pelajar lelaki. Kita ada Aliana Maisara, Nurul Hidayah, Aina Dahdia, Faika Maisara, Syafiq Hafizi dan juga Mubin Misron. Selamat datang ke studio Road to Success SPM 2021. Tapi sebelum kita mulakan, Kak Wani nak tanyalah kepada 2 pelajar lelaki kita iaitu Syafiq dan juga Mubin. Mungkin Syafiq dan Mubin boleh kongsikan dulu apa pendapat Syafiq untuk subjek pemprosesan makanan ni Syafiq. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Hafizi bin Muhammad Nizal dari College Vocational Pertanian Teluk Intan. Okey, pandangan saya tentang subjek ini ialah bagi saya subjek ini mudah, tapi tidak semuanya mudah. Ada juga perkara yang sukar difahami. Tetapi dengan bantuan guru-guru dan para pensyarah yang cukup hebat, semua itu dapat difahami. Subjek ini juga amat menyeronokkan kerana ianya sesuatu yang baru bagi diri saya. Sebelum ini, saya tidak tahu bagaimana hendak proses sesuatu makanan dengan betul. Setelah saya mempelajari serba sedikit tentang subjek ini, barulah saya tahu cara memproses suatu makanan itu dengan betul. Alright, terima kasih Syafiq. Wah, penjelasan yang sangat jelas di situ. Dan kita nak tanya Mubin lah pula. Apa pendapat Mubin tentang subjek pemprosesan makanan ni? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mubin Arif bin Misran. Saya daripada College Vocational Pertanian Teluk Intan. Pada pendapat saya tentang subjek ini, ia sangat menyeronokkan dan agak mencabar. Selain itu, subjek ini juga dapat membantu saya untuk mencapai cita-cita saya sebagai usahawan. Wah, nak jadi usahawan ya nanti. Kita doakan agar mereka dapat mencapai cita-cita yang mereka ingini apabila mengambil subjek pemprosesan makanan ni. Tu cikgu. Mereka kata subjek ni menyeronokkan dan mencabar. Betul cikgu? Mencabar ke subjek ni sebenarnya? Kalau tak mencabar tak seronok lah. Itu dia. Kan? Okey, nak tahu mencabar ke tidak, nak tahu silibus dalam subjek ini, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey serta guru jemputan kita, Cikgu Muhammad Ros Nizam dan juga pelajar dari College Vocational Pertanian Teluk Intan Perak. Tapi sebelum kita mulakan, Wani nak pesan lagi sekali ni, kalau mungkin ada yang menonton Road to Success dari luar, di luar rumah ke, di luar tempat belajar ke, sentiasa patuh pada SOP, okey? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dengan rakan-rakan anda. Alright, kalau anda sudah bersedia, pelajar, anak murid, cikgu pun sudah bersedia. Mari kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okay, untuk hari ini, sebelum kita pergi lebih jauh kepada kandungan yang saya nak ajar pada semua pelajar-pelajar pada hari ini, suka saya untuk berkongsi kandungan program yang mana terkandung di dalam itu adalah kursus-kursus yang akan dipelajari semasa tingkatan 4 iaitu SBM 1 dan semasa tingkatan 5 ataupun SBM 2. Mungkin pelajar-pelajar yang baru akan tertanya-tanya, apa ya yang nak dipelajari dalam bidang pemprosesan makanan ini? Bagi pelajar yang lama pula, mungkin perubahan transformasi pendidikan sekarang telah menyebabkan berlakunya perubahan dalam kandungan sejajar dengan keperluan industri.
Jadi kita lihat bersama-sama ya. Okey. Untuk pengenalan program, program ini adalah satu program yang merupakan satu pendidikan atau pengajian yang membolehkan kita mengaplikasikan pengetahuan dan juga kemahiran dari segi kejuruteraan, teknologi, kaedah pemprosesan, pembungkusan, penyimpanan, pengurusan serta pemasaran produk makanan. Ini adalah matlamat program yang kita akan jadikan dia nadi kepada program itu. Dan hala tuju kita adalah menuju kepada kemahiran ini tercapai dan pelajar-pelajar kita kompeten. Untuk SBM 1 tingkatan 4, pelajar-pelajar yang baru mendaftar seminggu dua ni, ini adalah konten ataupun kandungan yang terdapat di dalam program pemprosesan makanan untuk tingkatan 4 ataupun SBM 1. Semasa semester 1, anda, pelajar-pelajar semua, akan belajar mengenai pengendalian bahan mentah, penyediaan bahan mentah, penyimpanan bahan mentah, pengenalan pengeluaran hasilan ikan. Bagi semester 2 pula, operasi pengeluaran produk sepada siap hasilan ikan. Jadi akan banyak bermain dengan ikan. Operasi pengeluaran produk siap hasilan ikan. Operasi pengeluaran produk sepada siap hasilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Mungkin pelajar tertanya, kenapa sepada siap dan siap? Sepada siap tu yang kita buat dia jadi surimi, dia jadi otoshimi yang akan digunakan seterusnya dalam penghasilan keropok leko, penghasilan berbola ikan, fish cake dan sebagainya. Okey, untuk buah-buahan dan sayur-sayuran ini adalah lebih kepada penghasilan produk seperti jam, seperti jus, cordial dan juga jelly. Bagi yang terakhir adalah operasi pengeluaran produk siap hasilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dia ada separa dan dia ada yang siap. Nanti kita akan pergilah pada satu-satu pada pembelajaran yang seterusnya. Seterusnya, untuk SBM 2 ataupun tingkatan 5, di tingkatan 5 pula, pelajar-pelajar akan belajar mengenai pengenalan pengeluaran hasilan daging pula. Tentang daging pula. Operasi pengeluaran produk sepada siap hasilan daging, operasi pengeluaran produk siap hasilan daging, dan pengenalan pengeluaran hasilan bakery. Bakery ni tahu tak apa benda pelajar-pelajar? Bakery ni adalah penghasilan produk-produk yang kita tengok di kedai pastry tu. Ada roti, ada bun, dan juga apa yang berasaskan kepada gandum ataupun tepung. Kemudian di semester 4 pula, pelajar-pelajar akan berpeluang untuk belajar mengenai operasi pengeluaran produk sepada siap hasilan bakery. Kemudian operasi pengeluaran produk siap hasilan bakery, dia akan lebih mendalam lagi. Pengurusan pentadbiran pengeluaran makanan dan penyeliaan dan pengurusan prestasi. Kenapa semua benda ini digarap bersama? Tujuan dia adalah ianya menyiapkan para pelajar untuk menjadi seorang supervisor ataupun penyelia di industri. Dan kurikulum ini adalah selari dengan apa yang dipelajari di dalam Sijil Kemahiran Malaysia. Dan insya-Allah jika anda pelajar layak, anda akan dapat DUI, satu SBM dan satu lagi adalah SKM. Okey, seterusnya saya datang dari jauh ni kan untuk mengajar anda semua tentang topik yang pertama ataupun bab 1 lah kalau dalam tingkatan 4, tapi disebut di dalam vocational ini sebagai kursus yang pertama, bahagian yang pertama lah ataupun modul yang pertama. Dalam vocational ada 4 kursus. Okey. Untuk satu semester. Okey. Yang kita nak bincangkan di sini adalah pengendalian bahan mentah. Sebelum kita buat apa-apa, mesti ada bahan mentah kan? Betul? Okey, kalau kita lihat di atas meja tu ada banyak makanan. Ya. Macam mana dia dikendalikan sehingga terhasilnya makanan seperti itu di atas meja? Jadi, dalam pembelajaran ini, apa yang kita fokuskan adalah kita kena faham peraturan terlebih dahulu. You have to know the law first. Macam orang nak bawa kereta, kena ada lesen dulu. Betul. Kalau tak ada lesen, macam mana nak bawa kereta? Tak belajar, tak tahu yang mana yang boleh, mana yang tak boleh, kan dilanggar semuanya. Okey, kemudian undang-undang dan teknik yang digunakan berpandukan operasi pengeluaran produk makanan. Pada akhir kursus ini, murid kita akan pastikan untuk dapat menentukan keperluan pengendalian bahan mentah dan menerima bahan mentah. Macam mana nak terima daripada pembekal? What is the procedure, SOP yang perlu dilakukan apabila menerima, nak memeriksa bahan tersebut macam mana? Okey, seterusnya kita pergi kepada isu semasa. Jika kita lihat gambar ini,
Pelajar-pelajar nampak tak gambar ni? Mubin nampak? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Apa yang kamu lihat kalau dekat gambar ni? Gambar ayam daging atas lantai, kereta akhbar. Apa yang terbayang dekat kamu? Apa agak-agak ya? Boleh je, sesiapa boleh je cuba jawab. Okey, anda mesti terbayang tempat itu tidak sempurna, tidak proper. Dia kotor. Tidak ada SOP yang dijalankan sehingga diletakkan ayam itu di atas lantai. Dan ini telah keluar sampai di surat khabar. Menandakan benda ini memang berlaku di tempat kerja, di premis makanan. Ya. Jadi ini satu isu yang kita perlu tangani dan kita kena terapkan kepada generasi yang akan mewarisi, yang akan menjalankan kerja ini seterusnya, iaitu anda-anda semualah. Okey, kita tengok lagi Cikgu. isu semasa. Oh, ada student. Dia nak tanya, okey. Aina, apa nak tanya? Boleh Aina? Ya? Cikgu, yang pasal penyimpanan daging dan ayam tu. Ya. Bagaimanakah cara penyimpanan daging dan ayam jika Okey. nak melakukannya kejadian itu? Okey, nak simpan yang daging ayam tadi kan? Sebenarnya dia ada suhu-suhu yang tertentu yang perlu kita tetapkan untuk menyimpan daging ayam, daging ikan dan juga daging-daging lain sama ada daging kerbau, lembu dan sebagainya. Kita boleh menggunakan blast freezer untuk menyejukkannya dengan cepat supaya dia akan terjaga kualitinya, tak ada hablu-hablu air. Jadi daging itu akan jadi lebih baik. Lepas itu kita transfer dia kepada deep freezer dan juga freezer biasa. Okey, itu cara yang betul lah. Anda akan pelajari nanti selepas ini semasa kita mengendalikan bahan mentah. Okey. Ini rentetan daripada tadilah. Bila dah kotor premis, dah terbiar di atas lantai, hasilnya tentulah ini. Ya. Kantin ataupun premis makanan. Lebih dekat dengan anda semua pelajar-pelajar tentulah kantin kan? Betul. Kantin sekolah kena sita. Aduh, nak makan kat mana ni? Tapi sekarang tak boleh makan kan? Sendirilah, cikgu. Kantin sekolah kena sita kerana telah melanggar beberapa isu. Telah melanggar beberapa isu yang menyebabkan ia boleh ditarik balik lesen dan dalam siasatannya dapati bersalah dia akan disita dulu. Sehingga dia melaksanakan dulu teguran, barulah dia akan boleh buka semula dan beroperasi semula. Itu pun dengan pemantauan. Ya. Okey, boleh pelajar-pelajar semua? Kita teruskan lagi Ada nak tanya, ada pelajar nak tanya. Siapa itu? Nurul Hidayah. Hidayah. Okey. Nak tanya pasal isu yang lepas. Apakah yang menyebabkan agar-agar buih menjadi viral pada tahun lepas? Oh, isu agak-agak buih juga ada keluar kan menyebabkan sampai ada menyebabkan kematian kan. Okey, itu adalah kerana berlakunya pencemaran silang terhadap bahan yang digunakan dan kaedah penyimpanan. Apabila kita tidak menitik beratkan soal kebersihan, soal penjagaan makanan tersebut, penyediaannya dan juga penyimpanannya, ia akan menyebabkan ia mudah terdedah kepada bakteria-bakteria. Contohnya macam E. coli, macam salmonella. Ini akan menyebabkan terus makanan itu tidak baik untuk dimakan lagi dan jika dikonsum juga atau dimakan, ia akan menyebabkan berlakunya kemudaratan, keracunan makanan dan sebagainya lah. Dan akhirnya menyebabkan kematian. Kita minta simpanglah yang itu Janganlah kita buat kerja secara ikhlas nak memberikan orang ataupun pelanggan kita makanan yang baik, yang berkhasiat Jadi kita kena pastikan kerja kita kerja yang terbaik yang kita berikan kepada pelanggan kita. Okey. Macam mana nak atasi semua masalah-masalah tadi? Kita kena follow the rule. Rule of the book, iaitu gunakan akta dan garis panduan. Yang pertama sekali adalah kitab unggul kita iaitu Akta Makanan 1983 yang telah beberapa kali cetak semula Ini dan ke, cikgu? di-upgrade. Ya. Ini Yang itu yang 5-6 tahun lepas. Sekarang ni Warna ada hijau. lagi yang baru warna dia warna purple yang terbaru. Okey. Akta ini dalam ini ada undang-undang yang telah digazetkan berkenaan makanan. Semua produk makanan yang ada di atas muka bumi Malaysia ni termaktub di dalam itu dia punya syarat-syarat, dia punya percentage untuk dia dipanggil makanan. Ya. Okey, kemudian ada mesti. Mesti selalu dengar mesti. Mesti ni apa? Kuih ke? Mesti ni kepanjangan dia adalah makanan selamat tanggungjawab industri.
Oh, Makanan mesti. selamat tanggungjawab industri. Okey. Jadi kita akan dapat mesti ini untuk produk kita dan kita akan dapat pasarkan produk kita dengan lebih baik. Kemudian kita ada GMP ataupun Good Manufacturing Practice ataupun amalan perkilangan yang baik. Yang ini adalah satu pengiktirafan yang dijalankan auditnya oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang akhirnya dia akan mentauliahkan tempat itu dengan GMP dan dengan GMP dia akan boleh further kepada HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Ini juga adalah satu pengiktirafan sampai ke peringkat antarabangsa yang akan membolehkan produk itu dipasarkan di peringkat luar. Kemudian kita ada ISO. Mungkin dah biasalah dengan ISO ni. Ini adalah International Standard yang Malaysia punya ya. Kemudian ada OSHA, Occupational Safety Act. Kemudian ada halal dan ada SOP. Ini rasa semua pelajar dah familiar sekarang SOP dulu jenuh. Cikgu-cikgu menerangkan berulang kali ikut SOP. Sekarang SOP dah dalam kepala je sebab hari-hari sebut SOP. Dah faham dah apa itu dah SOP. hadam kata dia. Kan? Okey, dan ini adalah logo-logo yang akan dianugerahkan kepada produk jika produk itu telah mendapat pengiktirafan semasa audit yang dijalankan. Okey, ini adalah Akta Makanan 1983. Apa tu Akta Makanan 1983? Dia dirangkumkan dalam satu buku bersama dengan Peraturan Makanan 1985. Buku hijau tu. Ini cetakan tahun 2003 macam tu, warna pink ni. Akta Makanan merangkumi peraturan memainkan peranan penting dalam melindungi orang ramai terhadap bahayanya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan serta penggunaan makanan dan mengenai perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya. Itu Akta Makanan. Bagi Peraturan Makanan 1985, dia dibaca bersama. Untuk Peraturan Makanan 1985, segala-gala penyediaan atau penjualan makanan yang mengandungi bahan beracun, merosakkan, memudaratkan kesihatan, tidak layak dimakan oleh manusia, dihasilkan dari sumber yang berpenyakit, atau makanan yang telah diadunkan adalah satu kesalahan. Kesalahan, Dan jika disabitkan kesalahan tersebut boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak lebih dari 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi ayat dia pun saya kena baca kat sini sebab dia adalah ayat law. Bukan ayat yang boleh saya karang-karang sendiri. Dan dalam buku itu dinyatakan secara jelas mengikut ayat law, ayat undang-undang. Okey, ini yang latest. Ada soalan? Oh, dari Faika. Berkaitan yang tadi tu, apakah maksud GMP dan bagaimana cara pelaksanaan GMP tu? Okey, GMP ni amalan perkilangan yang baik. Kalau kita nak laksanakan GMP, kita kena pastikan premis kita, dia punya lokasi pun kita dah tentukan jauh daripada tempat penempatan. Kemudian di dalamnya kita kena pastikan lantai kita adalah lantai epoksi, tiada berbucu. Kemudian kita kena pastikan pekerja-pekerja telah menjalani cucuk tu, ataupun kita kena ambil kursus juga untuk mendapatkan sijil pengendali makanan. Dan seterusnya semua perkara-perkara ini kita kena terapkan sehingga penghasilan produk itu. Dan dinilai dari masa ke semasa untuk mendapatkan GMP. Okey. Terima kasih bertanya Faika. Soalan yang bagus. Okey, tujuan pelaksanaan undang-undang ni semua dan juga peraturan adalah untuk memastikan kesihatan pengguna terjamin, penipuan terhadap penyediaan, penjualan, penggunaan makanan yang tidak betul, perkara-perkara sampingan yang berkaitan dengannya. Kenapa ini berlaku? Dalam industri makanan, kita 2-3 perkara yang kita akan sentiasa fikir. Macam mana nak jual, bila nak jual, kalau lambat jual, dia akan rosak. Macam mana nak bagi tahan lama? Kita letak dekat pasaran, kalau boleh biarlah 3-4 bulan. Jadi kita akan letakkan bahan kimia ataupun natrium benzoat, natrium metabasulfat, memang anda belajar kan? Tapi berapa persen yang dibenarkan? Berapa persen yang dibenarkan? Dan jika kita langgar benda itu, siapa yang akan mengenakan kita, siapa yang akan sabitkan kita, apa dia punya tetapan ataupun punca kuasa untuk menangkap ataupun mensabitkan kesalahan daripada undang-undang Malaysia itulah. Okey, kita tengok salah satu contoh untuk sos cili. Ada dalam buku tu Peraturan 342. Saya sarankan semua pelajar beli buku ini, dapatkan dan lihat kandungannya, faham
Okey, untuk peraturan 342 ini saya baca daripada sana Anda boleh semak nanti. Sos cili hendaklah sos yang disediakan daripada cili. Kalau bukan cili tak boleh. Dari cili. Yang baik dan masak bersama-sama garam, gula, cuka dengan atau tanpa makanan lain. Boleh juga dengan makanan lain, tapi kena dengan gula, garam dan juga cili. Ia hendaklah mengandungi tidak kurang daripada persamaan 5% cili segar. Ya. Sos cili hendaklah mengandungi tidak kurang daripada 25% jumlah pepejal larut. Kita tengok dengan refraktometer. Jika kurang, ianya tidak dikategorikan sebagai sos cili. Sama juga macam kalau kita tengok coklat tadi. Coklat kita tengok kadang-kadang kita beli kenapa tak macam coklat orang putih. Kita pergi luar negara sedap coklatnya. Naik kapal terbang, dalam kapal terbang makan coklat, sedapnya. Itu memang coklat. Tapi bila dia bukan coklat, dia akan tulis kat depan situ dairy milk. Dia ikut undang-undang. Dairy milk aja dia boleh tulis, dia tak boleh tulis coklat. Sebab dia bukan coklat sebenar, dia adalah coklat compound ataupun daripada kelapa sawit. Jadi dia tidak menipu anda. Anda yang tidak faham apa yang ditulis. Air berperisa, air minuman, air jus dan banyak lagi lah. Okay, kita pergi balik pada yang ini. Keasidan dia menggunakan asid asetik ataupun cuka. Sos cili hendaklah mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan, bahan pewarna yang dibenarkan, bahan perisa yang dibenarkan dan kondisioner makanan yang dibenarkan. Kemudian sos cili tak boleh menunjukkan apa-apa tanda penapaian apabila dieramkan pada suhu 37 darjah Celsius selama 15 hari. Kiraan kulat Howardnya tidak boleh melebihi 50% daripada jumlah bidang diperiksa. Andai kata Kementerian Kesihatan datang untuk memeriksa produk yang anda hasilkan, contohnya macam sos cili yang ada di atas meja tu, dan dia dapati kandungan kulat yang ada di dalamnya lebih tinggi, jadi anda bakal berdepan dengan tindakan undang-undang dan produk anda boleh ditarik balik daripada pasaran. Okey, cikgu ni first time saya baru tahu sos cili ada peraturannya sendiri. Ada. Dan lepas ni mungkin ada banyak lagi produk-produk yang kita tak tahu peraturannya bagaimana. Tapi kalau nak tahu selanjutnya, apa kata kita berehat dulu seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey, serta guru kita Muhammad Ros Nizam dan juga para pelajar dari College Vocational Pertanian Teluk Intan Perak. Itu dia, kalau anda sudah tengok sebentar tadi, kita dah tahu peraturan untuk sos cili. Lepasnya agak-agak apa pula kita nak tengok contoh-contoh soalan untuk produk-produk yang lain. Okey cikgu, kalau dah bersedia, mari kita teruskan dengan sesi kita. Okey para pelajar sekalian, kita teruskan kepada yang anda nak tahu sangat bila dah dengar Road to Success, mestilah tentang bagaimana nak cemerlang, nak dapat jawab dengan betul dan menjawab apa yang dikehendaki. Selalunya kita jawab dah, tapi itu bukan jawapan yang dikehendaki. Sebab itulah kita tak dapat markah yang baik. Jadi kita tengok kepada bahagian ini untuk bab 1 ini ataupun kursus pertama, soalan yang akan ditanya biasanya kita tengok dulu kalau untuk bahagian A, pelajar-pelajar, kita biasanya ada 24 soalan yang mengandungi 60 markah. Contoh soalan dia, salah satunya adalah seperti yang tertera di TV ini, iaitu Raja 1 menunjukkan logo bagi satu skim persijilan dalam industri pengeluaran makanan di Malaysia. Jadi anda kena lihat soalan. Berdasarkan Raja 1, nyatakan mana-mana 3 kelebihan yang diperolehi oleh produk makanan yang mendapat persijilan tersebut. Okey. Mula-mula sekali bila dapat soalan macam ini, anda kena pastikan yang mana bold. Bila tengok kat sini soalan dia ada bold kan? Itulah kata kunci soalan. Dia nak 3. Nak 3 apa? 3 kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan berdasarkan logo yang dinyatakan. Logo apa? Logo ini adalah logo berkaitan apa tadi? Akreditasi mesti. Faham tak? Saya suka gunakan konsep bangau oh bangau. Anda tanya dan tanya. Query, enquiry, why, and last kali how you want to solve the problem. Okey. Kita tengok. Mesti dah terbayang dah. Apa tadi saya sebut mesti? Siapa boleh sebut? Siapa ingat? Mana Aliana. dia? Mesti apa? Okey, Aliana cuba.
makanan selamat, tanggungjawab industri. Makanan selamat, tanggungjawab industri. Betul. Ya, Bagus. bagus Aliana. Masuk dalam kepalanya, ya. Okey. Kita tengok dia macam bagaimana skema pemakahan. Okey. Mungkin anda tengok di sini, pelajar-pelajar lihat, ayatnya banyak. Tapi bagi kami, bila kami melihat jawapan anda, kami akan memilih kata-kata kunci untuk memberikan markah. Ya. Okey. Soalan 1 tadi, jawapannya adalah memenuhi keperluan perundangan di bawah peraturan kesihatan, kebersihan, makanan. Mematuhi undang-undang lah. Kalau anda letak sekadar mematuhi undang-undang, yes, diterima. Boleh. Tak perlulah jadi ayat macam mat skema kan. Kalau boleh, alhamdulillah. Saya takut nanti ada skru yang longgar. Dia makannya semuanya makanan tu. Habis semua jawapan pun tak tahulah apa yang keluar. Ya. Okey, mendapat kemudahan pengeluaran sijil penjualan bebas dalam tempoh 1 hari tanpa dokumen tambahan. Ini yang kita nak ni. Kan saya cakap tadi senang nak pasarkan. Kalau kita tulis memudahkan pemasaran pun masih diterima. Tapi ayat dia kenalah ayat skema, ayat yang daripada buku untuk skema yang saya sediakan. Bimbingan pelabelan secara percuma daripada KKM. Dapat label tu, majoriti usahawan-usahawan baru yang baru nak mula, dia akan dapat bimbingan label ataupun label free secara geran. Bila kita dah ada mesti, dia akan dapat label percuma bersama dengan mesti punya shop. Itulah kelebihan kita mohon. Bila mohon dapat mesti, dapat label free. Dia bukan label dia bagi 30, dia bagi 30,000. Anda berniaga 5 tahun pun tak habis lagi. Okay. Ya, banyak. Kemudian membantu pihak IKS menyertai program pembangunan bawah SME Corp. Ini maksudnya memudahkan akses kewangan. Cukup. Kemudian memudahkan pemasaran produk di pasaraya besar. Kita nak target supermarket semua kan. Kita kena ada mesti. Jadi kat sini anda cuma perlu tulis akses kepada pasaraya. Dapat jual lebih besar. Macam tu je. Tak payahlah tulis ayat macam ni. Saya tak expect pun anda tulis macam ni. Mendapat manfaat melalui aktiviti promosi untuk tujuan promosi. Cukup. Kemudian pelekat logo mesti akan diberikan secara percuma kepada setiap enterprise ataupun syarikat yang mendapat persijilan kali pertama. Pelekat tu pun dapat. Jadi dapat ayat dia kamu tulis just mendapat pelekat percuma. Cukup lah. Boleh. Dia nak berapa tadi? 3 je kan? Ya. Ini dah banyak. Banyak dah. Kan? Jadi bolehlah digarap, dimasukkan, dipilih mana yang sesuai yang terlintas dalam kepala dan pastikan anda bertanya balik apa keyword dalam soalan tadi. Jangan anda terus nak jawab je. Oh, ni mesti tu jawab. Oh, mesti inilah, mesti itu. Kita tak tanya yang tu. Kita tanya apa yang kita dapat jika ada mesti. Ya. Okey, untuk yang kedua pula, bahagian B. Bahagian B biasanya soalan esei. Betul tak? Betul tak soalan esei kan? Betul. Okey, soalan esei ada 4 soalan yang mengandungi 40 markah dan wajib dijawab semuanya. Soalan esei biasanya dia ada mak dengan anak. Bapa tak tahu pergi mana. Dia mak dengan anak. Biasanya dia akan keluar soalan dalam bentuk situasi, dalam bentuk contohnya perbandingan, ada gambar rajah, ada produk. Produk itu dibuat perbandingan dan kita akan tanya soalan berdasarkan situasi tersebut bersama anak-anak soalan. Okey, kita tengok soalan yang saya tunjukkan di sini. Sebab tadi kita banyak pada sos cili. Syarikat pemprosesan sos cili telah membuat tempahan pembelian botol kaca 10 kartun. Kita industri kan, kita tak belilah 10 botol, 10 kartun. Dari pembekal dengan 1 kartun berharga RM12. Setelah menerima botol kaca tersebut, didapati terdapat botol kaca yang pecah di dalam kotak yang diterima dari pembekal. Berdasarkan maklumat diberi, A nyatakan 4. Nampak? Dia boldkan 4 tu. 4. Maksudnya dia nak 4. Punca berlakunya masalah tersebut. Saya sukalah kalau pelajar bila dah nampak macam ni, yang ni dia gariskan. Yang ini dia bulatkan. Barulah kita akan jelas. Oh, dia nak 4. 4 apa? 4 punca. 4 punca berlakunya masalah tersebut. Kemudian ni 4 markah. Jadi kita hanya letakkan punca dia sebanyak 4 sahaja. Tak perlu dihuraikan lagi. Jika 8 markah baru kita hurai. Kenapa? Okey, berdasarkan jawapan di 1A, nyatakan 4 juga. 4 apa? 4 cara.
Cikgu kidal, jadi pakai tangan kanan tu dia pelik sikit lah. Tak apa cikgu, boleh. Saya kena kiri juga, saya kidal. Okey. Menyelesaikan masalah tersebut 4 cara. Okey, juga 4 markah. Sekiranya botol kaca yang pecah diganti oleh pembekal, hitung kos. Dia suruh hitung kos. Dia suruh hitung apa? Hitung kos yang perlu dibayar untuk pembelian 10 karton botol kaca tersebut. Okey, kita pergi satu persatu. Yang ini direct lah. Dia tanya. Ini pun direct. Yang ini sebenarnya trik. Trik saja. Soalan trik. Kalau pecah ke tak pecah ke, anda tetap kena bayar. Betul. Kan? Sebab ikut budi bicara lah. Kalau kita dapat deal dengan baik, dia mungkin akan dapat mengganti semula. Tapi bayar tetap sama. Dia boleh ganti. Tapi tetap kena bayar. Tetap bayarlah. Okey. Skema dia, yang pertama 1A, kecuaian pengendalian lah. Macam mana boleh berlaku kecuaian? Sebab kita tak patuhi SOP tadi, peraturan yang telah ditetapkan tidak dipatuhi, menyebabkan berlakunya masalah, berlakunya kita punya produk itu, sos cili yang kita nak hasilkan itu, menjadi tidak seperti yang kita rancang. Kemudian pembungkusan yang tidak sesuai. Itu pun boleh menjadi satu masalah. Dan mungkin jawapan ini boleh dipelbagaikan lagi dengan idea-idea para pelajar. Dan jenis pengangkutan yang tidak sesuai dan pemanduan yang tidak berhemah semasa pengantaran. Dia hantar tu dia bawa ikut suka je. Kan? Tidak jaga langsung, jumpa bumper dilanggarnya, menyebabkan inilah. Kemudian mengendalikan produk dengan cermat, menggunakan pembungkusan yang bersesuaian, menggunakan jenis pengangkutan yang sesuai dan memilih pekerja yang berdisiplin. Kalau tengok jawapan ni macam dia trigger balik daripada atas. Dia hanya huraikan semula. Sebenarnya sebab itulah para pelajar tadi kata, dia senang tapi kadang-kadang susah. Sebenarnya dia senang je. Tapi bila baca banyak kali tu jadi susah. Bila anda tengok buku tertebal, anda rasa susah lah. Bila kena kira, susahnya nak kira. Tapi sebenarnya senang je. Kan? Okey. Kemudian yang bawah itu adalah pengiraan yang anda selalu sangat takut. Kalau pelajar vokasional, terutamanya vokasional pertanian, kalau nampak aja kira-kira, alamak ini the end of the day. Tapi kalau kira duit tak pernah salah pula. Beza kan? Tu cikgu. Okey, kita tengok balik. Sekiranya botol kaca yang pecah diganti oleh pembekal, hitung kos yang perlu dibayar untuk pembelian 10 karton. Samalah 10 karton RM12. Tetaplah RM120. Tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma mungkin anda terfikir nanti tiba-tiba tambah pula nilai botol tadi. Tak. Dia akan bertanggungjawablah terhadap apa yang telah dia sampaikan. Sebab itulah nanti dalam kursus yang seterusnya ataupun bab yang seterusnya, anda akan belajar bagaimana cara penerimaan bahan-bahan. Bahan yang kita rasakan diterima tidak menepati spesifikasi dan tidak menepati piawaian yang telah kita tetapkan semasa perjanjian jual beli, kita tak boleh terimalah bahan tersebut. Kita kena tolak. Dan bila kita tolak delivery order tersebut, nanti syarikat itu akan query balik kepada pengedaran kenapa tidak hantar dan tidak diterima oleh pelanggan. Dia akan call kita balik, kita akan maklumkan apa masalahnya dan masa itulah kita akan dapat selesaikan masalah jika berlaku masalah daripada segi kualiti, daripada segi tadi pecah dan sebagainya. Dan bagaimana kita nak pertahankan hak kita ni, kita berada di tempat yang betul ni. Kita boleh rujuk balik kepada akta. Contohnya botol. Botol yang dihantar tiba-tiba botol yang tak sesuai untuk menyimpan sos. Kan? Dan kita gunakan botol itu untuk memproses, meletakkan sos. Berdasarkan kepada akta makanan, ini tidak boleh dilaksanakan. Sebab tu kalau anda perhatikan, ada jenis-jenis sos yang boleh diletakkan dalam botol yang lembut ataupun botol plastik. Tetapi kebanyakan yang mematuhi piawaian MESTI, piawaian GMP, mereka akan menghasilkan sos di dalam botol kaca. Anda tertanya, kenapa botol kaca berat, susah nak bawa? Seperti inilah kan cikgu? Kerana itu dah dinyatakan di dalam undang-undang untuk menghasilkan produk sos cili. Kecuali kita ada ubah sedikit, kita gunakan sos yang lebih cair, bukan sos cili yang biasa, sos pencicah. Kita mungkin boleh tukar packaging dia kepada packaging plastik dan juga packaging yang mungkin bentuk yang baharulah. Anda sekarang semua kreatif.
Kita boleh fikirkan bagaimanakah bentuk-bentuk baru pembungkusan. Tapi semua itu perlu berdasarkan kepada buku akta makanan dan rujuklah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia yang merupakan pihak berwajib yang menentukan benda itu boleh atau tidak. Okey, kita pergi pada pelajar-pelajar ni. Ada apa tak nak tanya pada saya mengenai undang-undang ini? Anda semua faham ke? Selalu bab ini memang satu masalah kepada para pelajar. Bab ini, cikgu? Bab Kenapa? ini. Kenapa? Sebab undang-undang. Dia orang takut undang-undang agaknya. Alah, ya ke? Semua takut ke kalau nak kena baca akta ni? Takut ke? Kalau bab masak laju je. Kalau bab undang-undang, Ya, tak apa. Kita nak tanya mereka lah. Para pelajar cikgu semua, ada tak apa-apa soalan yang nak tanya cikgu sekarang? Kalau nak tanya, ada kekeliruan, baik tanya sekarang. Cikgu akan jelaskan ke dekat anda saya semua. yang kena tanya dia orang. Kan saya tanya kan. Adik-adik semua nak tanya cikgu ke nak cikgu tanya dulu? Baik tanya cikgu soalan. Nanti cikgu tanya lagi susah. Okey, siapa nak tanya soalan? Angkat je tangan. Itu Mubin. Mubin, betul Mubin. Betul Mubin. Saya nak tanya, siapakah yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan undang-undang ataupun akta-akta tersebut? Mubin, boleh ulang sekali lagi? Dekatkan sikit mikrofon tu. Siapakah yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan undang-undang ataupun akta-akta tersebut? Okey, siapakah yang bertanggungjawab? Okey, yang memegang dia punya autoriti adalah Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Ya. Tapi dia dibantu oleh pihak berkuasa tempatan ataupun PBT, yang mana majlis daerah lah. Kalau majlis majlis perbandaran, kalau di KL ni Dewan Bandaraya kan. Dewan Bandaraya. Sebab mereka yang memegang kebenaran ataupun ni untuk premis tu beroperasi. Dia yang akan bagi lesen dan sebagainya. Jadi dia akan datang bersama. Dan satu lagi penguatkuasaan itu juga datang bersama dengan pihak polis. Pihak polis, jika ada isu-isu yang melibatkan mungkin keingkaran, mereka akan terlibat sama untuk memastikan undang-undang ini dilaksanakan mengikut yang ditetapkan. Dan pihak-pihak ini akhirnya akan rentang orang panggil tip kuning di premis tersebut, dan dia akan letak cop lakri di sita. Itu kalau bagi satu premis, Mubin. Kalau bagi produk pula, produk tu akan ditarik balik daripada pasaran. Dan kemudian dia akan di-ban. Ditahan penghasilannya. Dia akan semaklah dulu. Dan jangan tak tahu, setiap kata secara berjadual, mungkin bulan, mungkin minggu, semua produk-produk yang ada di pasar tani, yang ada di pasar-pasar, sayur pun, akan diperiksa oleh KKM. Itulah tugas Inspektor Kesihatan. Dia akan pergi semak, dia akan cek kandungan racun yang ada dalam sayur, yang ada dalam makanan kita buat, dalam sos. Jangan kata, dia jual elok je. Tak. Ada pemantauan, cuma dia tak bagi tahulah kita bila dia pantau. Namanya pun pemantauan secara berjadual oleh mereka untuk memerangkap jika ada berlaku kesalahan yang dijalankan, menyebabkan kemudaratan kepada pengguna. Okey, boleh menjawab tak tu Mubin? Menjawab soalan Mubin? Okey, panjang. Kalau nak jawab, janganlah jawab macam saya tu. Tulis sikit je lah. Polis. Cikgu bagi penjelasan yang betul. Tulislah mula-mula KKM, koma, lepas tu PBT, pihak berkuasa tempatan, dan pihak polis. Okey, siapa lagi ada soalan selain Mubin? Tu dia, Syafiq. Dipersilakan. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Kalau produk yang tak ada pengesahan daripada JMP ataupun lain-lain, boleh ke dijual ataupun dipasarkan? Okey. Dia ada berbeza produk dan juga makanan. Kalau kita tengok di pasar malam, itu orang jual makanan. Jadi dia ada lesen untuk menjual, lesen penjaja lah di pasar malam, di pasar tani dan sebagainya. Beza juga pasar malam dengan pasar tani. Pasar tani tak boleh benda berasap. Pasar malam boleh. Contohnya bakar-bakar semua kan. Kalau tengok pasar tani tak ada. Boleh dipasarkan tapi terhad pemasaran dia. Kita tak boleh bawa lebih jauh sebab kita tak ada pengiktirafan. Sebab itu jugalah saya buat produk ni kat depan ni. Kalau boleh ditunjukkan produk-produk ini yang ada kat depan ni, ada perbezaan di antara beberapa produk ini. Ada yang ada label, ada yang tak ada label, ada yang menarik, ada yang tak menarik. Apa maksud cikgu menarik dan tak menarik tu cikgu? Okey, menarik tu kerana
kita tengok rupa dia, kalau macam tu kan, nampak pembungkusan aja, isi kandungannya tak nampak. Jadi kita jual kertas ke? Jadi mungkin dia kena fikirkan cara lain untuk pembungkusan supaya nampak. Mungkin dari atas macam Ferrero Rocher. Nampaklah jelas benda yang kita nak jual. Okey, dari segi pembungkusan ini, dia tidak ada label. Bila tidak ada label, tak ada maklumat. Anda berani nak beli kalau produk ini. Jadi susahlah dipasarkan. Tapi kalau makcik-makcik yang jual dekat pasar malam, dia gantung ke dia apa letak dalam bungkus, kita cedok-cedok, mungkinlah beli. Tapi setakat mana pasaran kita? Kita sebenarnya nak pastikan anda ni pergi lebih jauh, pecah pasaran global dan bawa kita punya keistimewaan produk makanan ini keluar negara. Jadi antara semua produk ni cikgu, yang complete detailsnya adalah seperti sos cili ni kan cikgu? Sos cili, dia ada tarikh luput kan. Dan kemudian itu cuka, itu ada apa? Nutrisi. Ada nutrisi. Dan kemudian ini pun, contohnya macam burger, dia ada nutrisi. Ini pun complete juga ya cikgu, details dia. Dan ada ini depan dia. Jika anda dah dapat Mesti, dia akan letakkan stiker Mesti. Mesti. Yang ini tak ada Mesti lagi lah. Sebab ini pelajar punya, Mesti ni industri lah sebab dia perlu juga bayaran untuk diaudit. Okey. Wow, nampak Mubin kalau nak boleh jual, tapi setakat pasaran kecil je lah. Dan kita tak dapat nak lawan lah jika berlaku apa-apa sabotage. Orang kata makan produk kau lah ni sakit perut. Tapi sebenarnya tak, makan benda lain. Tapi kita nak protect diri kita dengan apa? Kita tak ada apa-apa yang nak dia. Saya ada JMP. JMP dah check, kilang saya okey. Produk saya memang AAA. Kan? Jadi kita boleh bertingkah balik, kita ada fakta, kita ada sijil pengiktirafan. Jadi siapa pun tidak boleh menggugat kita punya perniagaan. Produk kita adalah yang terbaik di pasaran. Betul. Baik cikgu. Satu sesi pengajaran yang sangat baik hari ini. Banyak benda yang Wani pun baru tahu, apatah lagi mereka yang menonton di rumah. Tapi sebelum kita akhiri cikgu, mungkin cikgu ada kata-kata semangat untuk anak murid cikgu yang sedang menonton serta 6 orang pelajar di studio bersama dengan kita ni cikgu. Dipersilakan. Okey. Saya berkongsilah sedikit kata-kata hikmat pada para pelajar semua. Pengetahuan yang baik adalah pengetahuan yang bermanfaat. Kemahiran yang berguna adalah kemahiran yang dipraktikkan. Semoga semua pelajar beroleh rahmat dan berkat daripada apa yang telah dipelajari hari ini. Jika ada salah silap kekurangan, saya mohon maaf. Itu adalah kekhilafan saya dan saya ucapkan selamat belajar kepada semua. Saya pun mohon maaf juga cikgu kalau ada tersalah kata sepanjang kita bersama ni cikgu. Dan Wani nak ucapkan terima kasih sudi meluangkan masa dengan kami di studio serta pelajar-pelajar dari College Vocational Pertanian Teluk Intan Perak. Terima kasih sudi bersama dengan Kak Wani dan Cikgu Rosnizam hari ini. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan sentiasa berjaya menghasilkan produk-produk yang terbaru. Okey? Alright, jadi itu saja pada kami untuk episod kali ini. Hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nurlan Idris, ibu kepada Amirul Adnan dan Amirul Adlan, pelajar diploma tahun 1 pemprosesan makanan di College Vocational Pertanian Teluk Intan. Harapan saya selepas mereka tamat pengajian di College Vocational ini, mereka akan menjadi seorang usahawan yang berjaya dalam bidang pemprosesan makanan suatu hari nanti. Saya yakin College Vocational ini mampu melahirkan ramai usahawan yang berjaya dalam bidang yang mereka ceburi.